Lepas ambil wuduk, mandi junub. Mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah. Selesai masalah. Dah kalau nak derah, sekali buat. Mandi tak payah ambil wuduk. Nak derah nak pergi jabat ni, nak sembahyang subuh pula, bangun kejut lewat 6.30 lah ni. Nak pergi hantar anak pula sekolah. Nak, mandi junub saja. Niat angkat hadas yang besar, dah niat ambil wuduk pun. Nak perata sekalian tubuh apa semua, licin ke bawah kaki, terakat ada besar, terakat ada kecil. Ada wuduk dah tubuh. Barang siapa yang mandi junub rata, dikira telah berwuduk. Cuma sunat kita ambil suku kediang ataupun dulu afdal. Cuma melainkan bila kita mandi dah, selesai mandi, tangan sentuh kemaluan atau ketuk pula, batal wuduk, kena ambil wuduk nak semayang. Soalan seterusnya, suami isteri bercerai, anak tinggal dengan bekas suami, anak tak semayang dan tak tutup aurat, adakah dosa ditanggung oleh isteri? Tak ada lah. Cerai milik suami yang bela anak, katakan isteri tak boleh. Dia kalau kita cerai dengan suami kita, anak kita, hak kita. Melainkan kita tak layak. Kita ada penyakit, kita kerja jahat, jadi penyanyi, jadi JRO, tak boleh bela anak. Nah, anak kita bela dulu, suami beri pitih untuk tanggung anak. Tapi yang katakan kes ni dia tak mau bela anak, dia beri ke suami dia. Anak besar tak semayang, siapa kena? Suami. Sebab dalam rumah kita, anak kita ada dua, suami dengan isteri ada, suami nanggung. Yang kata isteri tu wajib, suami tak ada di rumah. Suami pergi Kuala Lumpur, suami pergi Jabat, suami pergi ke laut. Isteri ada, isteri tak suruh, isteri dosa. Tak suruh anak semayang. Dan kalau dua-dua ada, ayah wajib, mak tak wajib, gugur mak. Faham? Dia gitu. Soalan seterusnya, tolong sebutkan golongan yang boleh kita umpat. Rekah-rekah dah lah. Yang pertama, raja pemerintah yang melakukan kezaliman pada rakyat. Golongan-golongan persatuan pertubuhan yang buat jahat ke orang, nak buat benda yang mungkar, kita boleh khabar ni tak saya ikut ni, tak pakar gini-gini, boleh dengar dia marah tak, tapi boleh khabar. Pasal apa? Nak membaikkan keadaan. Yang kedua, suami isteri sebut kejahatan suami kepada orang yang nak membetulkan keadaan. Seperti isteri khabar ke jabat qadi, suami dia tak semayang, minum arak, malah kerja. Kau dengar dia suami dia marah tak? Mengupak tak? Kerana nak ngadu boleh. Tapi pergi ngadu dengan kawan-kawan saja cakap adik-beradik, nah, hukumnya haram. Buruk ke suami lagu tu. Walaupun betul khabar ke qadi tak haram. Pasal qadi nak suruh jadi molek, nak ambil tindakan. Tak dosa isteri. Orang yang melakukan maksiat di khalayak ramai, gendong ke jatah tu, kelek waktu ni. Nah, kalau hak jenis pelakon-pelakon peluk bini orang, peluk mak orang dalam filem, tak malu sikit. Nari situ, joget sini, habis kapung joget. Tak malu sikit dah naik atas petah. Nah, orang gini kita sebut uduh dia tak dosa. Pasal dia tak ada kehormatan, muka tak malu. Tapi kalau orang tu dia bawa orang puang atau dia keluar dengan orang jatang, malam-malam duduk lepak bawah pokok gu, orang tengok dia lari, takut ngak orang tengok, malu ngak. Patut dia ngopak. Pasal walaupun dia buat dosa, dia masih lagi ada kehormatan. Faham? Hak kata boleh upak ni khalayak ramai, tak malu sikit depan orang. Kau orang tengok kau peluk. Hak berhenti kat tepi light kan kita tengok, peluk. Nak peluk, tunjuk hebat boyfriend. Kita berhenti. Dia gena boyfriend dia. Nak puang belakang gendong hak tina. Kita tengok tadi dia, kau peluk ni. Tak malu sikit. Sombong lah kau nak. Sombong, tak ada kehormatan. Kita pergi depan sikit nak tengok muka lelaki yang macam orang Nepal. Ikut nitah budak puang ni. Jadi tu tak malu sikit kau orang. Sebut keburukan dia, tidak dikatakan mengumpat. Yang terakhir sekali, kita nak cari rumah kawan kita. Kalau sebut nama molek apa tak kenal. Kat mana rumah Fatimah? Kata Fatimah mana? Fatimah Daya dia tak kenal, tak ingat nama. Fatimah, kawan kita lama sekolah. Nama Fatimah duduk sini lah dia kata. Payah berenjuk dia tu. Tak, Fatimah sini ramai ada 26 orang. Hak anasa. Dia nak kata gua ni. Fatimah hak lubang hidung dua belakang sini. Nak kata gua ni. Kalau kata nama uduh kan, jadi ngopak. Boleh kata hak uduh tu orang kenal. Fatimah hak tonggek. Fatimah tonggek. Kenal. Jahat tak sebut itu? Jahat tak? Tuan dia dengar marah tak? Tak haram. Pasal apa? Sebut nama lain tak kenal. Boleh Batal tak wuduk seorang nenek sentuh kulit dengan suami, cucunya, menantu cucu, oleh ke bawah batal. Tak batal lah ke? Ada ke bawah. Oleh ke atas tak batal kok.
Tak. Bagaimana pula dengan suami cucu tiri? Ni batal. Tiri ni. Suami anak saudara kita, menantu saudara, batal wuduk ke tidak? Menantu saudara ni batal wuduk. Dia kaedah dia gini. Kita kahwin dengan laki kita. Dia ada ayah. Nampak? Ayah dia tu jadi benda kita. Bapa mertuaku. Betul tak? Bapa mertuaku. Yang aku puja-puja. Faham? Baik, ayah bapa mertua kita. Benda ni. Ayah bapa mertua kita. Ayah dia. Toki mertua tak? Tu dak batal lah, tu dah kata. Dia naik gini dak batal. Faham? Hak pecah kok bigar batal. Adik-beradik ayah mertua kita. Tu batal tu. Dia ikut tepi. Hak kau atas, kau bawah dak batal. Faham? Lapar perut. Sebab apa kita mesti ikut imam mazhab yang 4 sedangkan panduan kita Al-Quran dan hadis? Dia tanya, apa kita ikut mazhab pula sedangkan nak suruh ikut Quran dan hadis? Jawabnya, kita ikut mazhab sebab nak ikut Quran dan hadis. Dia gitu. Kalau kita tak mau ikut Quran dan hadis, tak payah ikut mazhab. Nampak? Sebenarnya kita diputar belikkan. Kita tak faham. Mazhab ni apa? Mazhab ni masalah-masalah yang tak sebut dalam Quran, tak sebut dalam hadis dengan jelas. Jadi apa panggil mazhab? Dah kalau dalam Quran tak sebut dengan jelas, dalam hadis tak sebut dengan jelas, dia nak buat kan ni? Nampak tak? Dalam hadis ada tai ayam. Sebut, tak ada. Ada sebut tai unta. Faham tak? Dah tai ayam najis tak? Najis tak? Najis tak tai ayam? Dia ambil dah tu mazhab tu. Tak ada ayat Quran, tak ada hadis. Dia panggil qiyas. Qiyas ni pandangan ulama. Faham tak? Kalau benda tu ada sebut dalam Quran, dalam hadis, ni tak ada mazhab. Contoh semayang sehari semalam wajib 5 waktu. Tak ada mazhab. Bukan kita mana tak ada mazhab tu. Mazhab-mazhab ni benda yang tak sebut dengan jelas dalam Quran, dalam hadis. Hak jelas dia tak panggil mazhab dah. Contohnya yang sepakat, tak ada khilaf. Asariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan tak? Kalau sabit kesalahan, hukuman hudud potong tangan. Potong tangan ni tak ada khilaf. Dia yang kata ada mazhab, potong kat mana? Hak tu mazhab. Sebab apa? Dalam hadis, dalam Quran tak khabar potong kat ni ke, kat ni ke, kat ni ke, kat ni ke, kat ni. Tak tahu. Dia nak potong kat mana? Pandangan ulama. Dia gitu. Itu contoh, nampak tak? Jadi bukan ikut mazhab tu, nak ikut Quran. Bukan nak Quran kata dah kena potong 100 kali zina. Syafi'i kata 80 kali. Baru dah boleh ikut mazhab. Faham tak? Dalam Quran kata 100 kali, mazhab kata besar mana potong boleh. Tu pandangan mazhab. Faham tak? Untuk memudahkan kita beramal dengan Quran. Ataupun ada banyak hadis. Umpamanya ada 3 hadis riwayat Nabi letak tangan lepas takbir Allahu Akbar. Ada 3 hadis sebenarnya. Hadis yang pertama letak bawah pada pusat, neleh gini. Hadis yang kedua atas pada pusat. Hadis yang 3 atas dada. 3 ni hadis belaka. Dan kita nak buat ke mana? Padahal Imam Hanbali kata aku suka amal dengan hadis ni. Patut panggil mazhab Hanbali. Tak? Imam Hanafi kata aku suka amal hadis bawah neleh itu. Imam Syafi'i Maliki kata hadis ni lebih kuat, iaitu atas pusat. Dah maknanya bila kita ikut tu mana-mana hadis belaka tu. Tu mazhab. Kita nak buat sekaligus boleh. Allahu Akbar. Nak buat apa ni? Apa buat gitu? Tak boleh hang, dah ikut hadis betul. Tak bodoh kita. Faham? Ikut hak mana ulama cenderung. Faham lagi? Tu mazhab. Dah? Hak tu bukan mazhab. Hak tu pandangan-pandangan ulama sajalah. Sebagian ulama kata sunat di kiri sikit, tak ada but tengah. Asalnya Nabi letak tengah. Tapi ada juga ulama kata sunat di kiri sikit biar mudah khusyuk. Tak apa juga nak ikut dia, tapi jangan sampai gitu. Tak. Masalah korban, ada sebuah kitab kata seorang itu yang hendak korban menunjuk atau mengatakan lembu itu hendak dikorbankan esok, maka orang itu tak boleh makan daging korban. Tolong jelaskan. Baik.
Orang tu dia eret lembu, dia ada lembu, dia ada kambing, dia ada unta. Nah, orang tanya nak buat benda lembu ni, dia kata lembu ni nak buat korban tahun ini, untuk aku jadikan korban pada tahun ini. Lembu tu maksudnya tuang dia nazar, nak sembelih. Jadi tak boleh makan, wajib sembelih. Nampak? Tapi kalau nak buat sembelih tak jadi korban. Sebab tiap-tiap korban dia mesti sembelih. Tapi kalau sembelih tak mesti korban. Sembelih saja makan pasar, nak jual pasar, sembelih saja makan sejik, sembelih nak kenduri anak. Nah, tapi kalau korban mana ibadah. Nak buat benda lembu ni nak jadikan binatang korban. Maksudnya hukumnya nazar. Bila nazar tak boleh makan. Betul lah masalah ni. Sebab tu tak mau jadikan korban, ataupun jangan bila kita kata nak buat korban dalam hati niat korban sunat, biar tak jadi nazar. Faham? Dia gitu. Soalan seterusnya, bagaimana hukum isteri yang tidak mahu berjemaah dengan suami kerana bacaan suami yang tidak betul? Baik, suami baca tak betul, isteri tak mau ikut belakang. Nah, jawabnya tengok keadaan. Kalau membawa kepada marah suami, kena ikut. Faham? Kena ikut. Melainkan tak betul tu lahan jali, maka tak sah makmum ikut suami yang baca lahan jali. Lahan jali ni tukar baris. Alhamdulillah baca alhamdulillah, tu dah ikut. Tapi kalau rayok-rayok sikit, nak boleh ikut lagi. Bab martabat dia suami, nak tarik hati suami. Faham? Tapi kalau lahan jali, kesalahan yang terlampau terang, nak tukar huruf, nak ghairi marbu ni. Orang mardu, dia marbu. Nah, mana boleh ikut belakang. Dan kalau suami kata budak ikut, kalau pamu, ikut juga. Tapi jangan niat dia tu imam. Nak, pasal apa? Dia bahan rambang dah baca. Kita tak mahu nak sembahyang seorang, dia nak marah kita. Nak sepak terajang. Niat makmum kan. Lepas tu baca Fatihah, lepas baca Fatihah, kita baca surah slow-slow je engkau. Baca surah Qul huwallahu sama, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dia wakak baru kita pergi habis. Wakak tak. Faham tak? Taktik dia panggil. Bagaimana hukum seorang anak nak pergi ke Mekah, mahu minta maaf dengan ayah, tapi si ayah tidak mahu memberi kemaafan? Jawabnya selesai dah, boleh pergi ke Mekah. Nah, dia ada salah dengan ayah dia, minta maaf dengan ayah. Ayah kata tak mau maaf, tiada maaf bagimu, kata ayah. Nah, dah anak warna ni takkan nak batal, pergi juga. Nak pergi juga, pergi juga menunaikan fardu haji. Kerana nak tunggu ayah maaf lagu tu, tak pergi haji kita. Haji ni bukan mudah, bukan duduk kuatan haji. Nak tunggu kota pun payah. Jadi pergi dulu benda payah. Berdoa di Mekah pula, mudah-mudahan Tuhan ni buka pintu hati. Dia gitu je. Ayah tak payah mana ayah sebenarnya. Mok payah mok. Ayah tak payah mana. Payah sangat tak mau maaf. Ayah tak mau maaf. Ayah tak mau maaf. Tak mau tegur kita mari. Cari bini seorang ke dia. Faham? Baik alung kita.